Pentaksiran bilik darjah. Pentadbiran sekolah ini tukar kepada PBD, pentaksiran bilik darjah. Manakala bukan akademik yang melibatkan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, dan juga pentaksiran psikometrik. Okey, baik. Di sekolah DAR kita dah laksanakan pentaksiran psikometrik, betul? Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum? Dah ada. Semua. Boleh tak Ustaz beri saya maklumat? Saya tak dapat nak membuat pemerhatian pagi-pagi apa yang pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah, oleh guru-guru DAR ya, berkaitan dengan PAJSK ni ya. PAJ pentaksiran aktiviti jasmani ya. Okey, dan kesihatan kan. Okey. Apa yang Ustaz laksanakan dalam konteks pentaksiran yang melibatkan PAJSK? Boleh Ustaz cerita? Ustaz boleh tolong saya cerita Ustaz? Masih Ustaz? Tak apa, salah tak apa. Kita boleh kongsi maklumat je Ustaz lah. Saya pun dulu sama je macam Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Betul. PAJSK juga macam di sekolah saya daripada sekolah rendah Islam Darul Taqwa Kemaman. Apa yang maknanya kami dalam sekolah kita ada aktiviti jasmani sama macam dekat sekolah kebangsaan ya. Dia pakai baju lah semua. Dia ada baju khas, baju tu lah. Sukan panggil lah. Baju. Kemudian kalau yang tu kita pakai baju kadet amal lah. Untuk yang pelajar lelaki kadet amal, kalau pakai yang seragam uniform. Cuma satu je lah yang tu. Yang jabatan amal punya tu. Kadet amal. Sama lah macam semua dah. Saya kadet amal baju warna apa? Baju warna merun. Merun. Dia ada lah macam sistem kenaikan pangkat dia semua ada lah. Tu belum lagi. Belum lagi. Tapi cuma latihan je lah, maknanya latihan awal. Itu semua ada tali, ikatan, semua ada sama macam pengakap. Dia lebih daripada itu. Tapi dia lebih umum lah maknanya. Kemudian Jadi macam mana ditaksirkan? ada buku sama macam yang sekolah kebangsaan tu. Maknanya dia ada tu, nanti kita akan buat aktiviti macam-macam lah aktiviti. Dia macam segak juga lah. Dia segak. Kemudian kita akan nilai dalam tu lah. Kira lah panjang tinggi apa benda semua lah. Baik, bila kita nilaikan tu mesti ada senarai semak kan. Senarai semak tu perlu kita lihat dan perlu kita adil perlu kita nilai berdasarkan kepada satu konsep. Sebagai seorang guru, bagaimana kita membuat penilaian kepada pentaksiran murid. Katakan ustazah nak melaksanakan pentaksiran, nak nilai murid ni. Kemudian berdasarkan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Ada satu istilah yang ustazah mesti ada masa menilai itu. Apa yang dipanggil? Dia mula daripada P, dia dua perkataan. P.
Itu 2 PP. PP ya. Okey. Apa dia? Siapa yang pernah baca? Apa yang perlu ada? Dia satu perkataan je. Masa kita membuat pentaksiran kepada murid, sebagai seorang guru, kita perlu ada PP. Ya. Ustazah? Siapa nama Ustazah? Rohana. Mengajar di mana Ustazah? Ya? Paka. Okey Ustazah. Maksud saya PP tu siapa? Siapa boleh teka? Teka salah tak apa. Ya? Peka. Okey, betul. Di bawah PP tu lah peka. Kena peka. Ya, betul, kita kena peka, kena prihatin tengok. Ya, kalau tidak nanti penilaian kita, pentaksiran kita tidak adil. Kita kena buat catatan, kita kena tandakan kan, senara semak ada kan? Dari segi pencapaian, bagaimana dia bergerak, kemudian boleh tak dia melaksanakan aktiviti ini dan sebagainya, baling bola boleh tak, kemudian ada apa kita panggil yang angkat dia pumping boleh tak, baling angkat kaki boleh tak, jangkauan dia boleh, ada jangkauan kan, dia duduk kaki dia ke depan, sejauh mana dia boleh buat, kemudian langkah sana langkah sini boleh buat, jauh berapa jauh dia boleh buat, lari ulang alik boleh tak dan sebagainya, ya. Dan okay. Jadi kita perlu ada PP, ya, pemerhatian dan penilaian. Memanglah kita buat pemerhatian dan penilaian. Ya, memang pengamatan kita kena perhatikan. Sebagai seorang guru ni perlu ada ini. Ada satu betul, P itu profesional. Yang ujung tu kan 2 P kan, profesional. Satu lagi sebelum itu, ya. Jadi kan Ustaz, kaitan adil. Apa dia? Apa tu betul dah. Mana Ustazah gasing, saya akan berikan hint sikit. Memang kita kena pantau. Betul dia ada kaitan dengan konsep adil. Betul dah. Dia per profesional betul dah. Selesai dah masalah satu period. Tinggal satu lagi P. Ulang balik Ustazah. Bangun Ustazah. Masya Allah. Bangun. Yes, pertimbangan profesional. Kita kena pertimbangkan, letak yang ni dah ada senara semak kan. Kita kena pertimbangkan bagaimana, adakah dia layak untuk mendapat nilai pentaksiran itu. Ya, tahap mana? Katakan okey dia sampai ke tahap 5, maksima. Kan, dia punya rating kan 1 hingga 5. Okey, jangkauan 4. Ya. Yang ni dia kurus, kemudian dia ni memang atlet, dia boleh jangkauan itu maksima 5. Ada yang perut dia perut tak kita kan, perut dia besar sikit. Boleh 3 lah. Tahu kan ke depan. Jadi kita tengok okey 3. Jadi anda kena kurangkan sedikit jaga pemakanan. Ni kita kena nilai, nak bantu dia lah. Kan? Bukan sekadar kita nak buat, kita kena bagi, kita sebagai pakar kesihatan kepada mereka. Kan? Jaga pemakanan, jangan makan makanan berlemak, kan? Indahnya nasihat itu, ya. Kemudian di antara guru-guru muslimah dan muslimat pun boleh cuba, ya. Tapi lelaki perempuan kan, ya. Baik, itu indahnya pentaksiran aktiviti sesmani, sukan dan kurikulum. Dan kita ada pentaksiran bilik darjah ataupun pentaksiran sekolah, ya. Baik. Ada tanya apa-apa di sini? Tak ada. Ada? Sungguh tak ada? Okey. Baik. Pentaksiran pusat. Saya suka mengulangi kali yang saya terangkan supaya ustaz-ustazah khadam maklumat yang disampaikan. Ya. Baik, pentaksiran pusat dilaksanakan di peringkat sekolah. Ya.
Dia dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Ini hubungan dia, salah ejaan peperiksaan itu yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Ini hubungan. Walaupun dia pentaksiraan pusat, di soalan itu dikeluarkan, tugasan itu dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan dalam tempoh tertentu, mengikut mata pelajaran tertentu, berasaskan standard prestasi. Kita sudah mula bicara tentang standard prestasi. Baik, kurikulum dah. Saya amat yakin penggubal akan menentukan apa itu standard kriteria hasil pembelajaran, apa itu standard prestasi hasil pembelajaran, apakah itu KK ataupun kriteria kejayaan. Sebab kriteria kejayaan itu mempunyai hubungan yang rapat dengan hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran. Lepas itu standard prestasi, ya, dan standard prestasi SP. Di sinilah kita hasilkan rancangan pengajaran. Di dalam rancangan pengajaran kita ni, ada tak kita rancang pentaksiran, Ustazah? Ada tak kita rancang pentaksiran? RPH. Okey, ada Ustazah kata ada. Saya beranggapan walaupun satu je sampel, you wakili semua lah. Ya. Maksud saya sini, ya, pentaksiran ini dalam RPH kita laksanakan pentaksiran formatif. Bila masa nak adakan soal jawab, bila masa kita nak adakan kuis, bila masa kita nak adakan aktiviti kertas dan pensel, bila masa kita nak laksanakan aktiviti, ya, aktiviti ni bukan satu bentuk pentaksiran. Katakan kita suruh dia lempar bola masuk ke dalam bakul, boleh tak dia laksanakan aktiviti tu? Pentaksiran lah tu, ya. Kemudian kita soal jawab, pentaksiran. Kemudian kita tanya tentang perkara yang telah kita ajar beberapa minit yang lalu, pentaksiran, ya. Akhir sekali kita bagi dia sehelai kertas. Dalam kertas itu ada soalan yang dia perlu sesuaikan penyataan dengan gambar. Itu juga pentaksiran. Jadi di manakah, bilakah masa yang sesuai dalam aktiviti yang mana, aktiviti pertama ke, kedua ke, ketiga ke, untuk kita buat pentaksiran. So pentaksiran pada bila-bila masa saja, pentaksiran formatif dalam sesi pengajaran kita. Itulah pentaksiran formatif, ya, berhubungan, berkaitan dengan aktiviti pengajaran kita, topik pengajaran kita, berkaitan dengan tahap penguasaan. Kalau di sekolah biasa kebangsaan, mereka merujuk kepada dokumen DSKP. Dalam tu semua ada. Ini yang kita nak laksanakan ni. Ya, telah ada pun kita nak mantapkan saja ni, mantapkan dari semasa ke semasa. Ya, DSKP ni adalah kita punya kitab lah, kitab pendidikan yang dirujuk oleh guru untuk melaksanakan RPH, melaksanakan pentaksiran. Apa maksud DSKP? Sudah. Dokumen standard, kurikulum dan pentaksiran. Bagus. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa suka kalau Ustazah tahu konsep-konsep ini. Ini merupakan petanda yang baik. Ya. Baik. Bermakna dalam tahap penguasaan seperti yang ditetapkan dalam kurikulum DAR, Ustazah lihat tak, bila rujuk tak, bila kita nak hasilkan RPH kita, rujuk tak kurikulum DAR? Pertama, tahap penguasaan dia. Tahap penguasaan ini apa dia maksud tahap penguasaan? Dia tahap penguasaan ni, dia merujuk kepada apa? Taksonomi Bloom. Betul? Dia taksonomi Bloom ni, dia ada tahap 1 sampai tahap 6. Dia paling tinggi tahap 6. Cikgu yakin tahap 6? Adakah anda yakin tahap 6?
Yakin? Siapa yang yakin angkat tangan tahap 6 paling tinggi? TP 6. Dia yakin, ini doktor ni saja nak uji ni, tapi aku tetap berpegang kepada keyakinanku. TP 6 paling tinggi. Ada yang tak angkat tangan tu atau pagar? Antara 5 dengan 6 ada doktor? Okey, semua jadi 6, betul lah tahap masa 6 ya. Jadi kalau saya ustazah, ustazah rujuk kat mana? Silibus ada. Alam mana? DSKP ada. Kita ada DSKP Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Kan ada pentaksiran itu. Maksudnya pentaksiran yang kita laksanakan tu mesti rujuk pada DSKP. Kalau topik itu nakkan paling tinggi TP 4, TP 4 lah. Ya betul. Akademik aja betul. Tapi bila sebut akademik, ia melibatkan pentaksiran. Bila dalam pentaksiran, bila kita nak hasilkan pentaksiran itu mesti rujuk kepada DSKP. Okey, soalan ini tahap apa? Soalan ini tahap apa? Jangan soalan yang telah ditetapkan dalam DSKP itu tahap 4, kita buat soalan itu tahap 2. Tak adil. Kan? Cuma pembahagian soalan mestilah ada peratus, ada yang susah, ada yang mudah, ada yang sederhana, ada yang susah, yang mencabar. Baik. Okey, kita teruskan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah. Suka je saya berseluruh secara profesional. Kawan-kawan yang melibatkan kerja buat ustaz dan ustazah semasa didar. Baik, apakah itu pentaksiran sekolah? Kan dia stroke pentaksiran bilik darjah, PBD, pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah dia mengekalkan, saya terangkan semua konsep pentaksiran sekolah. Tidak berubah kan? Dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran. Sebab tu dah kita tahap penguasaan kan? TP lah. Tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini dinyatakan dalam standard prestasi. Standard prestasi seperti terdapat dalam DSKP semua mata pelajaran di bawah KSPK, KSSR, dan KSSM. Baik, ini adalah kurikulum standard sekolah rendah, kurikulum standard sekolah menengah, KSPK dan KSPK Baik. Saya nak jelaskan tentang komponen PDS, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, PAJSK. Doktor, kenapa kami kena tahu ni? Sebab perlu dibuat adaptasi. Kemungkinan kalau kita rasa nak tambah aktiviti ataupun nak buat penambahbaikan berkaitan dengan aktiviti, boleh gunakan. Itu tujuan dia. Sebab tujuan kita datang ke sini, kita nak mantapkan ilmu kita dan memantapkan kurikulum kita yang ada, supaya standard kita sama dengan sekolah yang lain. Itu kita punya matlamat hala tuju kita. Perlu ada matlamat dan hala tuju itu. Mantapkan diri anda untuk memberikan khidmat pendidikan yang berkualiti kepada anak didik kita, dan juga untuk memantapkan kurikulum daerah kita yang ada. Kan? Sebab semuanya adalah pelaksana kurikulum. Anda adalah pelaksana kurikulum. Kualiti diri anda akan menentukan keberkesanan kurikulum yang disampaikan. Kalau kualiti kita rendah, walau hebatnya kurikulum itu, maka penyampai itu tidak mungkin boleh menyampaikan segala hasrat kandungan kurikulum itu secara berkesan. Nah, sekarang ustaz dan ustazah dah ada di sini, mantapkan keupayaan itu. Baik, kita teruskan. Pentaksiran PAJSK dilaksanakan di peringkat sekolah untuk mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan dan co-curriculum.
Yang kedua, tak perlu lagi saya ulangkan sebab dah banyak kali saya ulang. Yang kedua, pentaksiran psikometrik. Ni belum lagi, kan? Dilaksanakan di peringkat sekolah atau pusat untuk mengukur apa? Kebolehan semula jadi. Ya, bukan semula jadi sebenarnya, kebolehan sejadi. Allah jadikan kebolehan itu. Ya, bukannya semula jadi lagi. Allah yang jadikan sekaligus potensi itu. Kebolehan sejadi. Ya. Kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah. So dalam psikometrik tu ada ujian dia lah. Dia panggil aptitude 1, aptitude 2. Kalau nak buat satu pun cukup dah. Aptitude 1, ujian bakat dia, potensi dia. Berkaitan dengan apa? Ya, kebolehan dia, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan dia, sikap dia, dan juga personality dia. Ya, kalau ada ujian psikometrik yang dilaksanakan di DAR yang mungkin tidak ada mencakupi beberapa aspek di sini, tambah. Nak tengok minat dia, kecenderungan dia. Ya, sikap itu anda terjumpa beberapa keping wang kertas RM5 ataupun wang kertas RM100 di sekolah anda ataupun di tepi jalan. Ya, apakah tindakan anda? A, jawapan dia, ya, ambil terus rezeki. Yang kedua, simpan. Ya. Yang ketiga, mengulang mencari pemiliknya, ya, mencari pemiliknya, ya. Mencari pemilik itu niat je lah, mencari pemilik, ya. Yang keempat, belanjakan wang itu. Dia kata, kalau kata rezeki Allah. Ini sikap dan personality yang perlu kita perbaiki. Kalau ada lah. Contoh dalam ujian psikometrik itu. Di ujian psikometrik ni ada juga tentang bahasa ayat dia, penggunaan ayat. Ya. Dan juga berkaitan dengan minat dia. Ya. Kemudian kecenderungan dia. Ya, apa dia cenderung. Ya. Kecenderungan ni dia berkaitan dengan minat lah. Kecenderungan ni yang dia suka nak lakukan, ya, pada diri dia. Sikap dan personality murid. Saya tidak suka berikut cara saya memakai pakaian sekolah, memakai pakaian sekolah. Mengikut satu, mengikut selera saya. Yang kedua, mengikut peraturan. Yang ketiga, mengikut warna kegemaran saya. Ya. Yang keempat, ya, suka berpakaian biasa seperti pakaian di rumah. Contohlah, ya. Kalau pakaian mengikut peraturan, bagus. Ya. Itu adalah personality model lah. Saya suka rambut, saya suka fashion rambut yang pendek. Ya. Ada juga pelajar saya suka berambut panjang. Ini personality model itu. Okey? Sebelum makan saya membasuh tangan dengan menggunakan sabun. Saya terus saja makan. Ya. Dalam keadaan lapar saya akan terus makan. Ya, dia tidak menggunakan sabun walaupun itu habit dia, sebagainya. Saya suka menyimpan kuku saya sehingga panjang. Contohnya lah, ya. Baik. Itulah ujian psikometrik, ya. Baik. Objektif pelaksanaan PBS. Ini akan membantu Ustaz-Ustazah menjawab soalan saya nanti. Fokus, objektif. So, lepas ni kita tonton video tentang PBS. Objektif yang pertama ialah untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang potensi individu. Kita nak dapatkan gambaran secara keseluruhan tentang potensi individu. Gambaran tentang potensi murid kita ni. Potensi. Dan doktor, kalau dia asyik gagal ni potensi macam mana ni? Ya.
Potensi dia ni maksudnya masih lagi belum digunakan secara maksimal. Bukannya dia gagal tu disebabkan dia tidak memang tak ada harapan dah doktor. Encik tak ada harapan dah dia ni. Tidak. Kita kena buat refleksi. Kegagalan murid kita ini disebabkan kita tidak menggunakan potensi yang ada pada mereka secara maksimal. Sebab itu yang Ustaz Zazal buat kelas tambahan, buat kelas pemulihan, buat kelas pengayaan, kan? Itu dia tujuan itu, untuk tingkatkan potensi yang ada. Tetapi kita cuba berkali-kali masih lagi pada tahap yang sama. Ustazah buat macam mana? Pentaksiran dah buat berkali. Encik, saya pergi jumpa banyak kali dah kami buat pentaksiran. Dia tetap dapat markah yang sama. Saya nak tengok cara Ustaz berfikir dalam konteks pentaksiran ni. Dia tak boleh pergi mana lah, cik. Buat dah saya pujuk. Dia dapat 5/20. Di bawah 5 je. Daripada awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Lalu Ustazah buat macam mana kalau ada pelajar macam ni? Mana tanya Ustazah? Siapa nama Ustazah? Ya? Sofia, Ustazah Sofia. Okey, kalau Ustazah menghadapi murid yang macam ini, ada 2-3 orang murid macam ini, setelah dibuat beberapa siri pentaksiran, masih lagi menunjukkan di bawah tahap penguasaan dia tu rendah, masih tak boleh naik ke tahap 3, hanya 1 dan 2 je. Orang lain dah 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang ni macam mana keadaan dia? Dah habis cuba dah Ustazah, habis cuba dah. Dari mana keluar? Habis cuba dah, tapi tetap tak boleh. Apa Ustazah nak buat? Ustazah Sofia, boleh? Cuba beri pendapat Ustazah. Kita tak mungkin okey, bagus. Sebab apa Ustazah kata gitu? Apa justifikasi Ustazah yang menyatakan bahawa kita tak boleh beri dia kita tak boleh berikan dia latihan ataupun pentaksiran yang sama macam pelajar-pelajar yang lain. Kenapa Ustazah kata begitu? Apakah kalau kita kan cawan berlapik kan? Jadi Ustazah ni perlu cari lapik pada cawan itu. Ya, analogi dia. Jadi apakah dia lapik bagi kata-kata Ustazah itu ataupun justifikasi Ustazah menyatakan seperti itu? Sebab apa? Ya? Okey. Ustazah telah meletakkan template yang betul. Siapa nak tambah? Apa template? Maksudnya langkah yang pertama yang betul. Siapa nak tambah? Dah mantap ke lagi? Terima kasih Ustazah. Ustazah Sofia mengajar di mana Ustazah? Di mana tu? Oh, cenderung dekat je. Oh, yang dekat masuk ke dalam kampung Melayu tu kan? Dekat ke Pasar Malam tu ada lorong dalam tu kan? Belaki tu kan? Oh. Baik. Siapa boleh mantapkan lagi? Kenapa Ustazah kata kita perlu berikan latihan yang berbeza? Baik. Tambah? Orang lain semua dapat tahap penguasaan 5-6. Yang 3 orang pelajar kita ni paling tinggi pun 2. Ya? Ataupun 2.5 lah. Tak ada 2.5 kan. Tapi kita buat anggaran kita lah 2.5 je tu. Dia ada tahap penguasaan 3 kan. Maksudnya dia tengah-tengah tu lah. Tahap penguasaan 2 dengan tahap penguasaan 3. Dia berada di tengah-tengah. Tak boleh. Buat macam mana pun tak boleh. Saya kira macam mana? Apa usaha Ustazah dan Ustaz? Banyak masa lagi, boleh soal lagi. Saya nak tengok Ustazah yang handsome belakang tu, pakai baju batik. Siapa nama Ustazah? Ustazah pula. Ustaz? Ya? Hanif. Masya Allah, saya boleh dengar, Alhamdulillah. Hanif, Ustaz Hanif. Kalau Ustaz berada dalam keadaan itu, ada 3 orang Ustaz punya pelajar yang dah Ustaz push pun tak boleh, buat dah terbaik. Sampai Ustaz tak tidur malam, termimpi-mimpi keadaan itu. Apa yang Ustaz nak buat?
pada 3 orang pelajar kesayangan Ustaz. Ustazah Sofia dah bagilah dia punya jalan tu. Ini juga susah juga nak jawab tu Ustaz. Sian Ustazah. Ya Ustaz Baik. Ada nak tanya, nak beri pendapat? Ya? Bagus. Ni ramai-ramai ni mesti ada idea kan Ustaz kan? Okey. Kesinambungan daripada yang Ustazah tu share tadi, mungkin pelajar tu dia keperluan dia tidak terpenuhi, ataupun pelajar tu dia keupayaan dia berbeza daripada murid lain. Jadi cikgu-cikgu ni kena refleksi balik lah apa yang tak dipenuhi tu. Dia ikut pada sebelum ni kita dah belajar taxonomy Bloom kan, dia punya hierarchy, dia punya needs tu tidak terpenuhi, menjadikan result dia tu dapat tak boleh naik daripada 3. Mungkin ada masalah keluarga, jadi cikgu kena mendalami pula lah masalah belajar tu. Tapi benda tu yang susah ni yang cikgu-cikgu. Terima kasih Ustazah. Siapa nama Ustazah? Kazima. Ustazah, terima kasih Ustazah Kazima. Mengajar di dalam mana? Dekat? Pakar. Okey. Ya. Baik, apa yang dikatakan Ustazah itu sebenarnya kelanjutan daripada template ataupun jawapan yang dinyatakan Ustazah Sofia tadi. Okey, baiklah. Ni kan berdebar pula tu pergi kena. Ni panggil psychological effect. Tak selesa dia pula kena ni. Tak apalah, saya faham. Saya dapat aura tu, saya dah baca aura tu. Sebab saya pun sama dengan Ustazah dulu, dengan Ustaz saya dah lalui keadaan ni Bila pergi kursus saja, masya-Allah pula kena tanya ni. Baik. Saya di UNIZAP saya mengajar subjek pengajaran kepelbagaian pelajar. Murid kita ni pelbagai keupayaan, pelbagai persepsi, pelbagai pengalaman, ya, pelbagai faktor SES, social economy status ataupun status sosioekonomi. Ya, jadi kita kena faham tentang siapakah murid kita. Setiap kali kita melaksanakan pentaksiran di dalam kelas, maka kita kena ambil kira pencapaiannya. Ya, kalau ustaz-ustazah rajin, setiap individu pelajar dia ada satu graf. Katakan Ahmad bin Ibrahim. Ini dia punya daripada Januari sampai Disember. Pentaksiran pertama dia naik sikit je. Ini dia penyelesaian pentaksiran pertama. Masuk pentaksiran kedua dia naik lagi. Masuk pentaksiran ketiga dia turun sikit. Ini pertengahan lah. Masuk pentaksiran keempat, graf garis dia naik sikit. Masuk pentaksiran akhir turun balik. Di situ kita dapat lihat, ya, yang lain lebih kurang ke tahap itulah. Baik, yang ini kita akan ambil tindakan kemudian, ya. Kita tengok yang paling lemah tak naik. Dia macam garis itu lemah. Dia punya graf garis tu naik sikit, turun rata gitu. Ya, rata Walaupun daripada bulan Januari sampai Disember sama je rata. Dia macam bentuk R lah. R. Gitu ni pasti X dan pasti Y kan. Dia bentuk R. Gitu. 3 orang. Jadi di sini refleksinya, kalau awal kita dapat kesan pada pentaksiran yang kedua atau mana-mana pentaksiran, kita kena rendahkan aras mereka. Bukan aras sama, tetapi cara kita memberikan pentaksiran itu berbeza. Sebagai contoh, murid lain tidak ada panduan, tidak ada bantuan, ya. Yang ini kita bagi soalan padanan A atau B. A atau B. Soalan jawapan A atau B. 2 je jawapannya. Manakala contoh banyak kita berikan jawab soalan macam itu, yang lain adalah soalan yang mungkin 4 jawapan. Nampak? 4 soalan adjektif. 4 soalan pilihan. Yang bijak tu, yang golongan bijak ni, kita bagi pentaksiran dia tak ada, dia berbentuk struktur. Ya, ataupun nak bagi hint dalam bentuk gambar sikit. Hint. Dia buat pentaksiran, apa jawapan dia. Dan kalau itu lagi bimbing. Dalam pentaksiran bilik darjah,
kita pergi kepada 3 orang pelajar yang tak sampai tahap 6 ni ataupun 4 ni ataupun 3 ni, dia 2/5 paling tinggi kan. Kita pun pergi kepada pelajar itu, so kita tengok cara dia buat, dan kita ni kena cara ni. Tak apa, tak salah. Kita bimbing dia. Bukan tak ada dengan yang lain, tidak. Maksudnya kita nak bimbing dia. So, bila dia dapat menyamai tahap penguasaan yang sama dengan kawan dia, cuma cara sahaja berbeza. Cara ini akan meningkatkan lagi motivasi murid. Kalau dia hanya turun, dia tulah sama je, soalan sama je dengan yang lain, semakin lama dia semakin down. Betul? Ini kegunaan di PBS mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang potensi individu, memantau pertumbuhan dan membantu meningkatkan potensi individu. Pertumbuhan ini termasuk di ujian bukan akademik kan. Okey, nak tengok bukan akademik aja. Bukan akademik. Nak tengok dia boleh berlari tak? Ada yang tak boleh lari, ya. Jadi kita suruh dia berlari slow untuk kesihatan dia, fizikal dia, ya. Dan juga membuat pelaporan bermakna tentang pembelajaran individu. Dan pelaporan ini bagi siapa? Kepada pentadbir sekolah, kepada JPN, ya, kepada ibu bapa, kan, kita dapat pelaporan. Tapi guru yang bagus, setiap individu dia ada mini graf. Ahmad ada mini graf, semua pelajar kita ada mini graf. Dia cantik, dia buat ni, letakkan bila pelaporan, ni dia graf. Bapak dia tengok meningkat, mana rendah, mana paling tinggi sekali, tahap mana. Senang je. Dan kalau nelayan ada tu, bapa anak dia tu kita nak lapor macam mana? Dia bukan daripada tengok graf. Laporlah secara verbal, secara lisan. Oh, anak tuan cini-cini dia dapat markah ni, sebagainya. Tunjuklah markah dia. Macam biasalah, ya. Tapi kalau ahli akademik, kalau ustaz-ustazah menggunakan graf itu bagi setiap murid, ini yang guru yang rajin, yang lebih rajin terlebih lah, ya. Rajin terlajak. Rajin terlajak ni bagus, ya. Dia ada beberapa kategori rajin. Pertama, agak rajin. Kedua, rajin. Ketiga, rajin terlajak. Ini bagus, ya. Baik. Jadi dalam konteks ini, ya, para pelajar, ibu bapa kata, oh, Masya Allah, tara ni guru dah boleh bagi maklumat. Sekolah biasa tak ada je. Tahu? Cuma Ustazah pergi sekolah anak-anak Ustazah kalau saya, tak yang bukan darlah. Bila pelaporan prestasi umum ada umum. Individu. Sebab guru mereka hanya di tahap rajin. Kalau rajin terlajak, macam saya kata tadi, maksudnya terlalu rajin, ya. Jadi dah dia akan kata, oh bagus lah, tak sama macam peringkat sekolah kebangsaan, ya. Dah ni tengok, saya pergi ingat, saya warna lagi dia punya graf. Ahmad Saiful Nizam, ya, dari kelas mana? Ini untuk akademik, ni graf dia. Untuk bukan akademik, ni graf dia. Daripada awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, dia tengok pergerakan anak dia guna graf garis. Ya, itu dia. Menegak aja. Dia semakin menegak. Ini yang elit lah. Dia tak ada turun pun. Kita nampak situ, dia nampak lah prestasi pelajar kita, ya. Baik. Angin pula dia. Okey. Sikit lagi, lepas ni kita tunggu video je, Baik. Cara pelaksanaan. Kita nak laksanakan PBS. Nak laksanakan PBS macam mana? Merancang PDP. Ini perlu ada perancangan. Saya katakan tadi, perancangan, ya. Dan juga kaedah pentaksiran. Kita rancang PD. Mula-mula sekali bila kita buat RPH itu, kita kena rancang PDP dan juga pentaksiran yang macam mana kita nak taksir murid kita. Kita nak tahu bentuk pentaksiran macam mana. Pentaksiran berdasarkan kepada hasil pembelajaran ataupun kriteria kejayaan. Daripada hasil pembelajaran ataupun kriteria kejayaan itu, kita bentuk aktiviti
dan juga pentaksiran yang sesuai dengan kriteria kejayaan. Itu konsep ni. Berdasarkan tu saja. Nak bentuk permainan ke, nak bentuk ujian pensel dan kertas ke, kemudian lisan ke, soal jawab ke dan sebagainya, terpulang kepada kriteria kejayaan. Dan kenapa doktor kena rujuk kriteria kejayaan? Supaya tidak tersasar dari matlamat ataupun landasan hasil pembelajaran. Nanti hasil pembelajaran lain, kriteria pentaksiran lain. Dia tak valid, tak sah. Bagaimana kita nak ukur kejayaan murid kita kalau pentaksiran itu tak ada relevan dengan hasil pembelajaran? Sebab itu RPH amat penting, dan pentaksiran yang kita rancang akan menentukan sama ada hasil pembelajaran itu tercapai atau tidak. Kebijaksanaan guru membuat item pentaksiran mengikut tahap murid akan meyakinkan kejayaan itu. Ya, maksudnya guru ni dia tahu, oh, murid ni 3 orang ni dia kena kaedah beza sikit. Walaupun TP sama, tahap penguasaan ataupun standard pencapaian sama, tetapi cara kita mentaksir murid kita itu berbeza. Soalan sama, tapi yang ini ada sedikit panduan, yang ini ada panduan, yang ini langsung terjawab, sederhana, lemah. Okay? Kalaulah katakan ustaz kata, doktor, cuba tengok pentaksiran, cuba sedia guru saya dan bilik belajar dalam konteks pentaksiran. Jadi ini yang saya tekankan. Kalau ustazah menggunakan semua soalan sama, tak ada beza, saya kata, adakah murid ustazah ni sama je ke? Tak sama je ke dari segi keupayaan dia, dari segi latar belakang dia, ya, dari segi keupayaan dia untuk berfikir sama ke? Tak sama. Jika tak sama, kenapakah soalan dan juga cara menjawab sama? Nampak? Betul lah tahap penguasaan sama, soalan sama, tapi cara murid itu menjawab mengikut kepelbagaian murid perlu dipertimbangkan. Barulah kita situ adil. Ya? Baik. Kemudian melaksanakan PDP dan pentaksiran dalam RPH kan, merekod dan menganalisis penguasaan murid. Dia ada senarai semak, keupayaan murid dia senarai semak, membincangkan sama ada tahap penguasaan perlu dipertingkatkan ke, ya. Alright, melaporkan tahap penguasaan murid. Okey, satu. Sekali lagi, masa di DAR ni, adakah satu subjek hanya seorang saja ustazah atau ustaz? Dia ramai. Satu subjek, ada 2-3 orang yang mengajar. Jadi mereka kena duduk sepakat. Dia dalam mesyuarat ni dia ada dipanggil ustazah-ustazah. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya sedikit maklumat berkaitan dengan PLC TS25, transformasi sekolah 25. Jadi dalam konteks ini ada satu istilah yang dikenali sebagai PLC, Professional Learning Community, Community Pembelajaran Profesional. Dan doktor, apa itu PLC? Yang ustazah bincang dalam panitia itu PLC lah tu. Yang ustaz pentadbir pengurus berbincang, memberikan idea kepada ustaz-ustazah, itu juga PLC. Ustaz-ustazah berbincang di kantin berkaitan dengan PNP, juga PLC. Ustaz-ustazah jemput saya datang ke sekolah untuk berikan maklumat berkaitan dengan PLC, itu adalah PLC. Berkaitan dengan staff development pun PLC. Ya, ini dia. Jadi bincang sama dia, okey, tanya pendapat dia. Macam mana pelaksanaan pencapaian? Adakah kita perlu rendahkan sedikit tahap penguasaan untuk pentaksiran ini, pentaksiran semacam. Pemufakatan antara guru dalam satu mata pelajaran yang sama amat penting. Baru nampak keseragaman dari segi pelaksanaan pentaksiran di dalam bilik darjah. Ini kata ni buat lain, ni buat lain, ni buat lain. Kalau boleh seragamkan pentaksiran itu. Sebab apa? Kalau guru A buat laksanakan pentaksiran yang berbeza, guru B mata pelajaran sama, guru B pentaksiran berbeza, guru C pentaksiran berbeza,
maka ini tidak, dari segi pentaksiran, dari segi pelaporan maklumat tidak betul, tak adil. Jadi untuk meningkatkan kualiti sistem pentaksiran, duduk bersama kepala sekolah, dia panggil ketua panitia kan, panitia dalam duduk bersama untuk menghasilkan soalan-soalan ataupun pentaksiran. Nak naik tak tahap penguasaan dan sebagainya, itu di situlah kita bincang. Ya. Baik. Melaporkan tahap penguasaan murid. Barulah kita melaporkan tahap penguasaan murid. Ya. Baik. Jadi saya dah janji untuk tunjukkan video. Jadi saya tutup ini. Saya tutup balik sebab sistem komputer saya ni kalau buka yang ini kan, dia tak nampak video ni paparkan. Okey. Ini takes time. Saya rehat dulu 5 minit Rehat 5 minit. Boleh nak minum air ke, nak pergi toilet ke ini dipanggil andragogy approach. Ya, dia bukan pedagogi. Dia andragogy. Pengajaran dan pembelajaran orang-orang dewasa. Okey. Saya nak set up dulu Baiklah, semua pelajar, semua ustaz dan ustazah, muslim muslimat boleh hadir. Baik. Kita tonton video ini sebagai yang kata hiburan profesional. Ya. Kita punya pemikiran kena tenang dengan menonton video ni Baik. Sampai kita berzikir kepada Allah SWT. Baiklah ustaz, dah sedia semua? Bismillahirrahmanirrahim. Pentaksiran tingkatan 3 atau lebih dikenali sebagai PT3 akan dimasukkan bermula tahun ini dan digantikan dengan kaedah pembelajaran baru, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Perkara ini semestinya menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan ibu bapa. Kegusaran dan kerisauan ibu bapa mengenai mekanisme pentaksiran prestasi anak-anak ini dinilai melalui 3 komponen utama. Berikut adalah apa yang ibu bapa perlu ambil tahu. Pertama, pentaksiran bilik darjah PBD. PBD merangkumi beberapa aspek dalam pembelajaran seperti perkembangan, kemajuan, kebolehan serta penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Ini juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi dan merancang tindakan susulan di dalam bilik darjah. Pelaksanaan PBD ini mempunyai 3 kaedah, iaitu kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis. Selain itu, PBD juga berupaya menghasilkan potensi sebenar pelajar yang tidak hanya berorientasikan keperiksaan. Kedua, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. PAJSK adalah penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan. Penilaian dilakukan pada setiap tahun bermula 1 Januari sehingga 31 Disember. PAJSK merangkumi ujian standard kecerdasan fizikal, iaitu ujian SEGA. Setiap pelajar diuji tahap kecerdasan fizikal bagi memastikan murid sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam aktiviti sekolah maupun kegiatan sukarela di luar waktu persekolahan. Dan yang ketiga, pentaksiran psikometrik PPSI. PPSI tidak berasaskan kokurikulum, pengajaran dan pembelajaran, tetapi bertindak mengukur kebolehan semula jadi pelajar serta kebolehan yang diperolehi daripada pengalaman dan persekitaran mereka.
Untuk mengenal pasti kekuatan itu, pelajar perlu menjalani 2 ujian, iaitu ujian aptitude dan ujian personality. Diharap penglibatan ibu bapa dan guru dalam memperkasa pencapaian pelajar mampu memberi indikasi bagi mengenal pasti pencapaian serta kelemahan pelajar semasa di sekolah. Itu saja ya. Sebenarnya sekadar santapan mata dan telinga berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ya. Okey. Baik. Baik, tadi video tadi tu saya telah paparkan semuanya melalui slide saya tadi, just sekadar orang kata revise balik ya. Kita nak pelajar ingat balik, ustaz-ustazah ingat balik perkara yang telah kita bincangkan ya. Dan kita akan teruskan kepada, tapi semasa saya berbincang ataupun berkongsi idea dengan ustazah, jika ada pertanyaan saja silakan tangan. Ya, tak perlu risau ya. Saya akan pastikan yang saya menjawab soalan itu dengan baik ya, dan sama-sama kita dapat manfaatnya ya. Okey. Baik ya, ustazah, hari ini merupakan gambaran infografik berkaitan dengan pelaksanaan PBD, pentaksiran bilik darjah ataupun pentaksiran sekolah ya. Baik, ustazah, telah saya katakan tadi, merancang PDP dan kaedah pentaksiran itu yang nombor 1. Saya nak ulangkan, saya ulang balik. Ketua panitia kena pastikan adakan satu mesyuarat, dan peringkat awal tahun, pada awal tahun ya, sebelum pelajar masuk mendaftar, kita dah ada mesyuarat akademik. Kemudian ustazah kena merancang PDP dan kaedah pentaksiran. Merancang PDP ni maksudnya, katakan ustaz ada 3 orang pelajar ustaz atau ustazah mengajar bahasa Arab tahap yang sama. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan, ataupun dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Jadi di situ ketiga-tiga tenaga pengajar ni akan berbincang ya, apakah dia rancangan mingguan ataupun rancangan semester ataupun rancangan tahunan. Rancangan dia satu tahun, rancangan tahunan ya, ataupun rancangan mingguan 1 tahun itu atau 1 semester. Kemudian ya, kita rancang apakah bentuk-bentuk pentaksiran yang kita nak laksanakan bagi setiap aktiviti. Setiap minggu tu ni bentuk pentaksiran, ni bentuk pentaksiran. Maksudnya kalau dapat diadakan mesyuarat untuk hasilkan, tapi yang penghasilan tu mungkin 2-3 seminggu baru siap kan. Cuma kita nakkan template dan juga persetujuan daripada ahli-ahli tenaga pengajar tentang perancangan mingguan dan juga kaedah pentaksiran setiap minggu supaya seragam. Jadi kerja buat kita macam itu sebenarnya. Ini yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ya. Yang kedua, ya, kita melaksanakan PDP dan pentaksiran. Yang ni ya. Oh, tak nampak. Yang nombor 2 tu melaksanakan PDP dan pentaksiran. Kemudian yang ketiga ialah merekod dan menganalisis penguasaan murid. Kita rekod. Ya. Guru melakukan aktiviti merekod dan dari semasa ke semasa. Ustazah, dia perlu dihasilkan satu senarai semak senarai semak perkara-perkara berdasarkan pada kriteria kejayaan, perkara yang kita nak pelajar kita capai. Kemudian tahap 1, tahap 5. Apakah kriteria dia? Pelajar dapat menjawab soalan dengan tepat. Itu ada nama pelajar kita sebelah ni lah, ada nama Lepas tu tik kan, tahap apa? Tahap 3. Kemudian pelajar kita yang kedua ni, kemudian kriteria yang seterusnya, pelajar dapat memberikan idea, menyumbangkan idea. Tahap 4, dia sangat banyak cakap, banyak pendapat. Ya, belum sampai ke tahap 5. Jadi setiap hari, kalau atau setiap minggu, kita adakan, kita gunakan senarai semak ini. Masya Allah. Jadi kalau kita nak buat graf dia, sangat senang. Inilah kriteria kita nak ukur. Tapi ustazah-ustazah kena buat kerja lah. Dan doktor mana nak dapat jauhnya borang. Apa kita hasilkan sesama ketua panitia. Ketua panitia bahasa Arab, ini senarai semak dia. Ketua panitia matematik, ini senarai semak dia. Jadi masing-masing ketua panitia kena bergerak. Baru kita dapat sesuatu yang luar biasa di situ. Kalau orang tanya macam saya, katakan pelawat luar, saya kata berdasarkan apa ustazah-ustazah membuat pentaksiran bilik darjah ni.
Berdasarkan apa? Adakah main bahan gambar? Tidak. Ni kita ada borang senarai semak. Adakah bagaimana anda ustaz-ustazah mengendalikan senarai semak melalui pemerhatian saya? Nampak? Kepekaan guru ketika mengajar. Dia bukan hanya sekadar membimbing, malah memerhati dan memantau. Oh, Ahmad boleh buat ni. Akhir sekali, oh, Ahmad ni tahap 4. Ya, dia dapat memberikan sumbangan dan idea. Ya, jadi kemahiran komunikasi tahap 3. Ya, tahap 3. Sebab dia garang sikit. Orang pun nak marah dia. Tahap 3. Ada kawan-kawan dia lah. Kemudian cara kesopanan, ya, ataupun konsentrasi tumpuan yang diberikan ketika aktiviti mengajar 4. Dia fokus. Ya, minggu ni 4, minggu depan mungkin 5. Orang yang sama je, cipta sekali je, insya-Allah dia boleh memudahkan guru-guru yang seterusnya. Ini sangat penting. Kemudian yang keempat ialah ya, perlu tingkatkan tahap penguasaan TP. Setelah kita buat pelaporan, kita kena bincang dalam kumpulan kita. Bagaimana kelas anda? Bagaimana kelas anda? Macam mana tahap penguasaan? Ada tak kita perlu kurangkan tahap penguasaan dia? Nampak sangat slow sikit kita punya tu. Ya, tapi bagi saya kekalkan atau naikkan lagi. Ini yang dikehendaki oleh TS 25. Tapi kalau untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 tu mungkin perlu kurangkan sikit. Sebab kadang-kadang tahap dia sangat tinggi. Ini bergantung pada ketua panitia, pengubahsuaian. Ustaz-ustazah, dalam GSKP, tahap yang ditentukan untuk setiap tahun telah ditetapkan ya oleh pengubah GSKP. Tetapi bila sampai ke sekolah, kita kena sesuaikan dengan tahap murid-murid kita di sekolah. Adakah salah? Tidak salah. Dan telah menetapkan tahap untuk tahun 2 ni mesti 4. Tapi keseluruhan bila dalam mesyuarat perbincangan dengan panitia untuk tahap 3 tahap tersebut, dia dapati semua pelajar tak sampai ke tahap itu. Turunkan sedikit ke tahap 3. Bila sampai ke tahap 3, semua bagus. Mesyuarat saya lagi, mantap lah. Semua sampai tahap 3, naikkan tahap 4. Ini dia keseragaman. Yang saya risau ni, guru ni tahap 5. Guru ni ikut skema lah. Dia terjetakkan di SKP tahap 5. Padahal pembelajar dia tak sampai ke tahap 5. Yang ni tahap 5, yang ni tahap 4. Dia tak sama. Ini kita risau. Jadi ketua panitia, tolong pastikan keputusan sebulat suara. Pada setiap bulan diadakan mesyuarat, tengok tahap penguasaan murid-murid keseluruhan untuk tahun 3 katakan. Jadi kita buat keputusan di situ. Ya. Dan akhir sekali ialah melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan. Ya, tahap penguasaan mereka bagus ya. 98% sampai ke tahap 6, 2% tahap 4 dengan 5. Okeylah tu. Ya. Tutup dah ni. Dia tak guna dah speaker. Sekejap je seningan ya. Okey ya. Saya tahu ada ustaz yang kata, doktor. Dia sampai pukul 10, 15 minit lagi dia beres. Ini contoh kalau katakan ustaz-ustazah nakkan maklumat lanjut berkaitan dengan PBD, yang ni adalah ustaz-ustazah boleh akses melalui ini ya, melalui link ini. Kalau buka je, dia akan keluar lah buku panduan secara percuma je lah. Ya. Ni dia. Saya buka dah untuk ustaz-ustazah. Dia akan keluar yang tu lah. Ni gambar dia akan keluar gambar tu lah. Ya. Yang ni tak nampak. Ustazah buka je, klik je link tu, dia akan keluar. Ya. Ni dah ada kat saya ni. Saya buka tapi tak nampak kat situ lah. Saya kena tutup PowerPoint ni baru nampak. Okey, tak payah. Okey, seterusnya kita akan habis tepat pukul 10. Yang risau ustazah ya. Alright, so 15 minit lagi. Ini adalah pentaksiran berdasarkan sekolah PBS. Ya, saya nak terangkan sedikit sajalah. Ya, pentaksiran sekolah tu, pentaksiran yang ni adalah pentaksiran bilik darjah. Yang ni pentaksiran pusat. Ya, pentaksiran tingkatan 3, PT3 dah tak ada dah. Ya, telah dimasukkan. Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. Pentaksiran psikometrik. Ya, dia pentaksiran pusat ini. Ya, UPSR pun dah tak ada. PT3 pun telah dimansuhkan.
Ya, dia punya, yang ada ialah pentaksiran berasaskan bilik darjah. Ya. Baik. Ini nanti Ustazah boleh baca sendirilah ya. So saya tak perlu huraikan sedalam. Okey, pentaksiran sekolah. Ya. Pentaksiran sekolah. Apa maksud pentaksiran sekolah? Ini saya kata kita go through dah. Sebenarnya saya dah terangkan dengan detail secara perbincangan tak resmi tadi. Baiklah, pentaksiran sekolah bermaksud pentaksiran yang dirancang. Ini pentaksiran bilik darjah dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporkan oleh guru sekolah yang berkenaan. Itu pentaksiran sekolah. Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif. Seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran sumatif pada akhir setiap unit pembelajaran penggal dan tahun. Dia ada sistem penggal kan? Dan sebelum akhir penggal ada peperiksaan. Itu adalah peperiksaan ataupun pentaksiran sumatif. Dan akhir tahun, peperiksaan akhir tahun itu peperiksaan sumatif. Peperiksaan akhir tahun ni ialah peperiksaan yang sama je soalan dia untuk setiap tahap. Ya, tahap 5 sama je soalan dia. Tahap 6 sama je soalan dia. Dia nak lihat ya keupayaan murid, ya, perkembangan murid dari segi kognitif, afektif dan juga psikomotor, ya, secara keseluruhan. Baik, berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran. Kalau pentaksiran untuk pembelajaran ialah formatif, dipanggil assessment for learning. Pentaksiran untuk pembelajaran, untuk yang kita ajar hari itu. Dan pentaksiran tentang pembelajaran ialah assessment of learning. Ini ialah peperiksaan sumatif, pentaksiran sumatif. Ya, pentaksiran tentang pembelajaran secara keseluruhan itu adalah pentaksiran sumatif. Okey, nanti kita tengok dalam bentuk grafik. Ni dia. Ya, kita nak memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah, PBS, ya. Dia ada PBD, pentaksiran bilik darjah. Dia ada PAJSK, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. PPSI, pentaksiran psikometrik. Siapakah murid yang terlibat dalam pemerkasaan PBS? Sekolah rendah tahun 456. Di sekolah rendah kerajaan lah ni, 456. Dan juga sekolah menengah tingkatan 1, 2 dan 3. Dia melibatkan PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Okey? Alright. Tahun 4, 5 dan 6. Yang 1, 2 dan 3 untuk sekolah menengah. Pentaksiran bilik darjah ialah pentaksiran yang berterusan. Saya ulang, pentaksiran bilik darjah ialah pentaksiran yang berterusan. Okey? Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Apa yang Ustazah maksud pentaksiran berterusan? Apa yang Ustazah faham maksud pentaksiran berterusan? Pentaksiran bilik darjah? Ya. Ya. Saya nak kita gunakan sistem kita. Ada orang yang berani memberikan pendapat secara individu. Siapa? Siapa yang Ustazah yang berani? Apakah yang dimasukkan dengan pentaksiran berterusan? Silakan Ustaz. Siapa nama Ustaz saya? Tunggu dulu. Silakan Ustaz, nama. Tak kuat, kuat Ustaz. Boleh tak Ustaz datang ke depan? Saya pernah dengar soal ini. Ini penting ya. Kita kena tahu apa maksud pentaksiran berterusan. Nama Ustaz? Nama saya Abdullah Irfan, mengajar Darul Taqwa, Betul. Baik, Ustaz akan berikan pendapat dia. Kita kira betul ke salah ke dan tidak spektrum. Jadi kita akan meluahkan pendapat kita. Ya. Okey, kita kena ada orientasi macam ini. Apakah yang Ustaz faham tentang maksud pentaksiran berterusan? Yang saya faham tentang pentaksiran berterusan ni adalah pentaksiran yang kita buat, maknanya bukan tertentu kepada tarikh-tarikh macam tarikh-tarikh sekolah buat ataupun guru penelitian buat, tetapi berterusan ni macam
guru sendiri yang buat pentaksiran tersebut. Contohnya pentaksiran kelas mungkin hari ini nak buat ujian untuk memperkemaskan lagi pengajaran yang semalam ke contoh. Alhamdulillah, betul soal itu lah. Jadi pentaksiran, terima kasih. Okay. Pentaksiran berterusan ni dia berterusan lah, macam dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, ya. Iaitu kita mulakan dari awal. Kita tanya, okey, Pak pelajar, apakah yang telah kita pelajari minggu lepas? Pentaksiran berterusan. Pentaksiran. Kita nak taksir murid kita, ingat tak lagi perkara yang dia pelajari yang lepas? Kan? Kalau dia masih ingat, kita akan rasa gembira. Sebab keberkesanan dari segi penyampaian ilmu itu termasuk dah dalam jiwa dia. Dia boleh ingat. Ini petanda yang baik. Jadi kita pun akan termotivasi lah. Bila belajar semua kata, okey, saya masih ingat apakah tajuk pembelajaran kita semalam ataupun minggu lepas, dia masih boleh ingat. Good sign, good indicator, ya, petunjuk yang baik. Right? Kemudian kita tanya lagi soalan-soalan, pada hari ini apa yang kita nak belajar. Dia tahu kita nak belajar. Sebab minggu lepas kita beritahu, okey, hari ini saya minggu depan pada tarikh sekian saya akan menjelaskan tentang tajuk ini. Catat dan ingat. Bila kita tanya, okay, apakah yang sepatutnya kita belajar hari ini, dia boleh beritahu lah. Semua dia tahu. Oh, kita akan belajar tentang operasi capur atau darah. Menunjukkan dia dah bersedia untuk belajar. Baik, lepas tu bila kita ajarkan aktiviti dalam kelas, dia boleh laksanakan dengan baik. Dia patuh kepada apa yang kita inginkan. Kemudian kita tanya dia, bila kita bersoal jawab, dia boleh jawab dengan baik. Bila kita katakan aktiviti, buat ni sebagainya, dia boleh laksanakan dengan baik dan gembira, seronok. Ya, itu semua bentuk pentaksiran. Mentaksirkan, ya, perlakuan murid. Doktor, kita nak taksir ni. Tadi doktor kata kita akan taksir dalam aspek kognitif, dalam aspek afektif dan psikomotor. Tujuan dia, kita nak salurkan apa semua ni? Kita nak salurkan apa? Kita yang paling ni, apa yang kita buat ni semua ni, termasuk saya sekarang ni, nak salurkan dua sahaja. Apa dia? Mula satu P, satu K. Ya? Kok yakin saja bila kita kata yakin, ya? Dia mesti itu non-verbal communication. Pandang sebenarnya pengetahuan. Itu ketidakyakinan. Kita nak tegas. Apa dia? Pengetahuan, satu lagi kemahiran. Itu saja. Pengetahuan dan kemahiran. Ustazah mengajar, menunjukkan demonstrasi cara solat. Kita nak sampaikan kemahiran melakukan solat, pengetahuan dan kemahiran melakukan solat. Itu saja. Kita berkomunikasi dengan baik, kita masukkan, terapkan nilai yang baik, iaitu kemahiran. Satu kemahiran kita amalkan. Pengetahuan yang kita amalkan akan menjadi asas kepada pembentukan kemahiran. Maka kalau kita amalkan pengetahuan itu, maka ia akan menjadi mahir. Dia amalkan setiap hari. Ini yang dipanggil good practices, amalan terbaik. Kalau guru good practices ini, pertama dia caring, yang kedua dia sentiasa bersedia, yang ketiga apa saja membuat persediaan. Ya, ini sifat-sifat guru yang mengamalkan good practices. Sentiasa mencari ilmu, menambahkan ilmu, baca bagaimana bentuk pedagogi yang sesuai untuk kanak-kanak semester ini, untuk kanak-kanak sezaman ini. Dari segi digital, dia mahirkan diri dia. Ya, dia belajar sebagainya. Ini inisiatif diri sendiri. Ini dia panggil good practices, amalan terbaik dalam bilik darjah. Guru dulu mesti ada good practices, baru kita amalkan dalam bilik darjah. Konsep dia. Apa matlamat kita buat ni? Ni pentaksiran PBD ni semua ni kita kena buat. Sebab apa kita kena buat pentaksiran? Kita penat lelah ni sebab apa? Ni balik pada konsep. Seorang guru tadi tanya saya, kita nak apa ni? Kita nak buat apa ni? Bila kita buat pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran sekolah PBD, ya,
kemudian pelbagai pentaksiran. Ni Dr. Irul ajar ni semua. Apa gunanya? Kita nak taksir ni sebab apa kita nak taksir murid ni? Siapa tahu? Orang putih kata student well-being. Orang Melayu kata kemenjadian apa yang menjadi? Okey, kemenjadian murid. Baik, kemenjadian murid, kita nak iktirafkan dia itu dah menjadi melalui pentaksiran. Kemenjadian murid ni, adakah tiba-tiba masuk sekolah menjadilah murid? Tidak. Sebab itu kita perlu pentaksiran berterusan sehinggalah ke akhir hayat itu pentaksiran berterusan sebenarnya. Akhir sekali dia menjadi seorang yang berguna, ikut balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, ya, dapat memberikan sumbangan, ya, kepada dan kesejahteraan kepada keluarga diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sumbangan, memberikan sumbangan yang terbaik, meningkatkan ilmu, memberikan sumbangan kepada keluarga, negara, ya, dan dia ilmu yang dia pelajari itu dapat digunakan untuk dia survive, memberikan sumbangan pada keluarga dan negara. Ini menjadilah ni. Dan juga berakhlak. Dalam pendidikan Islam kita melahirkan insanul soleh, insanul kamil. Tahulah. Sebab ini Ustaz Zazah kena tahu tentang kita nak taksirkan murid kita individu kepada keseluruhan. Nampak tu? Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz ada kat sini. Tujuan yang utama tu, semangat. Kita nak mantapkan kita punya institusi. Baik. Sekolah rendah, okey dah tahu pentas nilai darjah. Kemudian dah tahu dah tindakan susulan untuk menambah baik penguasaan murid. Ni dia. Ya. Proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PDP dalam membuat pertimbangan secara konsisten. Ini pertimbangan profesional. Tadi saya terangkan kepada Ustaz Zazah. Dah dapat data pelajar, dah taksir dah, penat lelah nak cari, nak buat dia punya item soalan, bentuk-bentuk pentaksiran berterusan dalam bilik darjah. Penat, lelah. Hasil usaha kita tu dilihat oleh Allah SWT. Generasi kita akan datang, kesan daripada sistem pentaksiran ini menghasilkan murid yang benar-benar yang diperlukan oleh negara kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat. Kesan daripada sistem pentaksiran ini. Baik. So dalam konteks ini, sebab itu Ustazah kena buat refleksi. Refleksi ni maksudnya apa yang telah kita buat kepada pelajar kita. Adakah kita adil? Adakah kita sesuai mentaksir, menghasilkan pentaksiran itu yang sesuai dengan murid? Kalau kita kata kita adil dengan murid, kepelbagaian murid kita tak ambil kira pentaksiran yang sama, macam mula-mula tadi saya kata, kita tidak adil. Kesian pelajar kita. Kita kata pelajar itu tidak bijak, padahal kita tak buat refleksi, kita tak bantu dia, ya. Jadi kita kata rumusan dia, pelajar ini tidak ada potensi. Kita kena buat refleksi. Macam saya katakan tadi, pelajar ni ada terdiri daripada pelbagai. Dia ada Mercedes, dia ada Toyota Vios, dia ada Produk Kancil 660, 860 tak mau sebut sebab dia pick up kereta tu. Kalau 660 ya, orang potong tinggal belakang ke highway tu. Ya. Ni kita nak ambil kira aspek ini. Kita kena adil dalam melakukan pentaksiran bilik darjah secara berterusan. Berterusan ni dia melibatkan dua, formatif, sumatif. Berterusan sehingga ke akhir hayat dia. Dia berterusan. Ya. Kalau di peringkat universiti, dia akan ditaksirkan juga lagi. Di peringkat akhir pun manusia itu akan ditaksirkan oleh Allah SWT, masuk ke alam barzakh. Kita kena taksir oleh Allah SWT. Siapa pentaksir yang pertama? Malaikat Nakir. Dia taksir kita. Akhir sekali Allah yang akan menentukan kita ke mana ke arah kita. N ke S. Kita taksir sampai akhir, kita ditaksir.
ya, ditaksirkan. Baik. Seronok ya mengajar macam ni. Baik ya, kita teruskan. Pelaporan pentaksiran sekolah rendah. PPSR siri 2. Ini samalah. Kesemua laporan ni digabungkan. Setiap pelajar tu dia akan menjalani pentaksiran psikometrik, dia akan menjalani pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, dia akan menjalani pentaksiran bilik darjah TBD. Selesai? Alright, kita teruskan. Ini dah saya katakan tadi, PT3 dimansuhkan mulai tahun 2022. Jadi kalau orang tanya, bilakah pentaksiran sekolah diubah kepada pentaksiran bilik darjah? 2016. PT3 dimansuhkan mulai tahun 2022. Ya, pengetahuan ni mesti ada. Ya, alright, kita teruskan. Alright, ini dia. Ini saya nak lebih mendalam sedikit ya, sebelum kita akhir ni, tak lama dah ni. Kita ada habis dah. Okey. Ini proses pembentukan dan juga proses pembentukan dan proses merumuskan ya. Kita lihat dia ada pentaksiran formatif kan? Dia ada pentaksiran sumatif. Baik, kalau pentaksiran formatif dia kepada assessment for learning, pentaksiran untuk belajar. Masa kita belajar ni, sekarang ni setiap hari kalau saya tanya ustaz-ustazah sekarang ini, dia adalah pentaksiran formatif. Kalau akhir kursus ini nanti, habis semua kursus nanti akan diadakan satu pentaksiran, itu pentaksiran sumatif. Sebab habis semua ni. Semua ni akhir kursus sumatif. Ya. Baik. Kemudian akan di hujung sesuatu unit pembelajaran adalah assessment of learning, itu adalah pentaksiran sumatif. Ya. Jadi alhamdulillah saya dapat merasakan perkara-perkara yang saya sampaikan ini, yang lain semua sama je isi ya. Adalah perkara yang dapat memberikan sedikit maklumat ya, bagaimana ustaz-ustazah perlu melaksanakan pentaksiran di bilik darjah ustaz-ustazah ya, dan juga sekolah, peranan ketua panitia, peranan pengurus organisasi untuk menggerakkan ketua panitia dan juga guru-guru dalam menghasilkan pentaksiran ini, terutama pada awal tahun ya, untuk melaksanakan rancangan pengajaran tahunan ya ataupun mingguan. Kemudian apakah bentuk-bentuk pentaksiran yang dilaksanakan pada setiap minggu mengikut tahap-tahap dia. Okey, perlu dilaksanakan pertemuan antara guru-guru di DAR bagi mata pelajaran atau subjek yang sama, perlu dilaksanakan sebulan sekali, at least sebulan sekali, untuk membicarakan tahap penguasaan murid dan sama ada kita nak turunkan tak secara keseluruhan tahap penguasaan dia sesuai dengan keupayaan murid kita yang ada. Kalau kita kata contoh kita kata tahap penguasaan yang paling layak 3, semua setuju 3. Okey, kita naikkan sikit 4. Padahal tadi 5 kan? Okey, kita tengoklah antara 3 hingga 5, kita ambil 4 lah. Tak apa. Tahap paling tinggi ialah 4. Itu bergantung pada keperluan panitia, keputusan panitia dan mudir. Ya, ataupun penekanan dewan murid. Penekanan. Okey. Okey. Jadi itu sajalah yang saya dapat berikan. Ada pertanyaan? Okey, tadi ada tanya saya. Ada tanya saya tentang apa tadi? Oh, dah jawab kan? Dah terjawab. Menunjukkan dia dapat jawapan semasa proses PDP. Sebab itu saya kata tak tunggu dulu, biar saya terangkan semua dulu. Baik, kemenjadian murid yang belajar, ya, kemenjadian murid macam saya katakan tadi, ialah murid ini ialah murid yang versatile. Murid yang telah melepasi semua tahap pentaksiran yang ditetapkan dalam sebuah organisasi. Kemudian dia boleh menyumbangkan, dia boleh memantapkan diri dia dalam konteks ilmu dan juga kemahiran. Dua ini mesti mantap dan dapat memberikan sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara dia. Ini adalah kemenjadian murid. Ilmu sentiasa up to date. Kalau dia tertinggal akan ilmu, dia akan tertinggal dengan orang yang lebih ilmu kemungkinan. Contohnya dari teknologi. Dia soal agama memang kita tak boleh nak tinggalkan tu. Pengetahuan agama tu mantap. Lebih lagi keperluan teknologi ya, celik teknologi.
Baik, jadi saya sarankan nanti dalam PMP cuba bincangkan tentang bagaimana kita nak terapkan penggunaan atau aplikasi teknologi dalam PMP. Bincangkan aspek itu. Walaupun asas supaya anak-anak kita tahu. Ya. Jadi itu saja belajar sebagai rumusan. Dan nak tanya apa lagi sebelum kita berakhir? Ya. Buat soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Darul Taqwa Kemaman. Ada satu soalan nak tanya dengan doktor lah, dan sama-sama kita ni lah untuk pengetahuan semua. Okey, saya nak tanya, seperti yang kita semua sedia maklum, sekarang ni dah banyak macam yang dimasukkan, contohnya seperti peperiksaan UPSR dan juga PT3. Okey, saya sejauh mana keberkesanan pentaksiran yang kita buat terhadap murid-murid atau pelajar. Jadi macam kan biasanya kalau murid sekolah rendah yang di akhir, maknanya di akhir dia UPSR lah untuk menentukan kelaikan dia dan sebagainya. Okey, dan seterusnya PT3 itu macam untuk dia menentukan setengah pelajar untuk ke bidang kemahiran dan juga pelbagai lah. Jadi sejauh mana, macam sekarang ni dah banyak dihapuskan peperiksaan sebegitu, dan juga sejauh mana keberkesanan pentaksiran yang kita buat dalam kelas atau bilik darjah dan juga di sekolah tu. Jelas tak? Okey, terima kasih. Sejauh mana tu ialah kita lihat penghasilan produk dalam sesebuah organisasi. Itu satu soal jawapan. Penghasilan produk. Produk kita adalah kesan daripada pengalaman pembelajaran dan juga pentaksiran yang dilalui oleh seseorang murid. Sebab itu kita punya kurikulum, kita punya sistem pentaksiran mesti mantap, dan pelaksana kepada pentaksiran dan penyampai kepada ilmu mesti juga mantap. Iaitu guru perlu mantapkan diri dia sebelum murid, tapi guru dan murid jalan seiring. Mantap dari segi ilmu, mantap dari segi kemahiran. Ya, kalau hanya guru saja mantap, kalau saja murid saja mantap, guru tidak mantap, akan memberikan kesan ya murid mengajar guru. Tetapi guru mesti jalan, orang putih kata one step ahead, or more step ahead, lebih satu langkah daripada murid. Kalau saya, beberapa langkah perlu berbanding dengan murid, khususnya dalam bidang teknologi. Ya, kawan, dari segi akhlak tu memanglah mestilah lebih mantap daripada murid, sebab kita ni adalah role model. Okey. Jadi kalau saya tanya sejauh mana sistem pentaksiran kita ini yang membuahkan hasil atau membentang kesan yang positif, ia bergantung kepada pentaksiran, jenis pentaksiran, kualiti pentaksiran yang bagi saya pastinya mantap, dan mantap, dan cara kita melaksanakan pentaksiran tersebut kepada murid-murid kita. Dan juga pastikan kita ini kena taksir diri kita. Adakah kita ini selangkah atau beberapa langkah lebih baik daripada murid kita, atau murid kita beberapa langkah lebih baik daripada kita? Satu persoalan. Kalau berlakunya murid satu langkah lebih baik daripada kita, kita kena buat sesuatu. Ini panggil refleksi diri. Pentaksiran kita tak perlu nak pertikaikan, pelaksana kepada pentaksiran itu perlu dipertikaikan. Ya, amanah, soalan bocor, ini masalah penghalang, barrier kepada kemantapan sesuatu sistem pentaksiran. Sebab sistem pentaksiran yang berkualiti pastinya akan menghasilkan murid yang berkualiti. Saya amat yakin. Tak percaya, kita tengok pentaksiran Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita melalui betul-betul segala pentaksiran yang ada dalam tu, kita akan menghasilkan produk diri kita sendiri yang terbaik. Allah Nabi kata,
selagi kita berpandukan kepada kedua-duanya, pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Betul? Pentadbiran Allah yang terbaik. Okay. Ada lagi? Soalan? Ya, betul. Oh, bagus ya soalan-soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, saya tanya. Macam tadi kita dapat maklumat pentadbiran sekolah ditukar kepada pentadbiran bilik darjah. Jadi kami dari sekolah adakah satu hari nanti kami juga akan melaksanakan pentadbiran bilik darjah? Sekian soalan. Ustazah Al-Fadilah Ustazah, ya. Memang Ustazah telah laksanakan pentadbiran bilik darjah. Ya. Ustazah dah berapa tahun mengajar? Betul. Maknanya semua ni termasuk saya telah melaksanakan dan melalui pentadbiran bilik darjah. Ya, pentadbiran sekolah tu jadi dua kan? Satu yang akademik, satu yang bukan akademik. Pentadbiran bilik darjah ia merangkumi beberapa pentadbiran termasuk psikometrik, ya, PAJSK dan juga pentadbiran formatif, sumatif kan. Inilah pentadbiran bilik darjah. Ustazah ya. Yang Ustazah soal murid Ustazah dalam kelas tu pentadbiran itu formatif. Pentadbiran bilik darjah itu. Ya. Yang Ustazah minta mereka laksanakan aktiviti A ke B dan C sebagainya, lari bawa bola, kemudian masuk dalam bakul, ya, kemudian cari bahan tersembunyi, ya, itu semua pentadbiran tu. Ya. Dia cari bahan kad yang tersembunyi, kemudian dia matchingkan antara kumpulannya, kumpulan kuning, kumpulan hijau, kad merah, kuning, kad hijau. Siapa yang cepat matchingkan betul, kumpulan itu akan menang. Ini semua bentuk pentadbiran. Alright. Boleh Ustazah? Okey. Lagi? Jangan malu-malu kata soalan aku ni bodoh. Tak bodoh. Bodoh bagi pelajar, bagus bagi saya. Terbaik bagi saya. Jangan ada anggapan macam itu. Ada? Jangan malu Apa saja pentadbiran berhubungan pentadbiran nak tanya ke? Beritahulah. Inilah peluang bersama-sama dengan saya. Ada? Tak ada. Jadi kalau tak ada, alhamdulillah, saya punya sahabat Al-Fadil Ustaz Fauzi pun dah bersedia, ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.